Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Yang dirahmati Allah, Al-Fadil Ustaz Sabri Hanif, yang kita raikan Tuan Guru kita Ustaz Adnan Saad Al-Pakistani, semua jemaah di Dewan Baitur Ridwan, daripada Presiden sampai kepada Abang Amir, Tuan Haji Amir yang bersusah payah dalam membentuk kuliah-kuliah di sini. Terima kasih. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Tadi perkataan yang disebut kepada kita adalah perkataan sunnah. Apa makna sunnah? Apa erti sunnah? Selalunya kalau kita katakan perkataan-perkataan Arab ni, sunnah ke, salah ke, zakah ke, haji ke, dia akan ada makna dari segi kita kata dua, kita panggil apa? Dua sudut pandang. Satu sudut pandang dari segi perkataan itu sendiri. Perkataan itu sendiri. Seperti kita kata, apa erti salah? So kita pandang dia daripada perkataan dia. Salah, sad lam alif ta marbutah, salah. Apa erti dia? Dia selalunya akan lihat daripada sudut bahasa Arab dan sudut istilah. Kita kata lughatan wa istilahan. Dari sudut bahasa, perkataan salah itu diertikan dengan makna doa. Dari istilah, dia diertikan dengan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bisyara'ita makhsusah. Beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang diawali perkataan dan perbuatan itu dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan beberapa syarat yang tertentu. Itu dari segi satu sudut. Salah dipandang daripada sudut ini, dia berkaitan dengan bahasa dan istilah. Bahasa kita kata lughatan ataupun kita kata istilah. Istilah itu yang penting, yang kita nak pakai dalam nak membuat hukum dia. Itu satu sudut. Dari sudut yang kedua, salah dilihat daripada arti ruh dia. Hakikat bila kita sebut perkataan salah itu apa dia? Tadi dia dilihat daripada sudut bahasa dan istilah. Yang ni pula dilihat daripada sudut kita kata tasawur dia. Tasawur. Ini orang yang banyak memperjuangkan tasawur. Ini Syekh Qutb. Dia banyak membawa tasawur. Tasawur bermakna dia nak bagi kita faham satu benda dalam bentuk gambaran. Apa dia tasawur salah? Bila kita sebut salah, kita faham apa? Apakah kita kata makanu salah fi tasyri' al-islami? Ini yang penting. Kedudukan salat di sisi hukum hakam Islam. Itu yang penting. Itu yang sangat penting. Ini saya dahulukan inilah sebab saya nak terangkan sunnah tu. Saya nak terangkan sunnah. Bila dilihat salah, ini daripada sudut kedudukan salah, nilai salah, harakat salah, martabat salah, value salah, tasawur salah. Maka dikatakan, ini Melayu panggil apa? Nak panggil apa bahasa Ustaz Nan? Nak nampak kedudukan salat tu. Kita nak bagi nampak
bila sebut salah dari sudut pertama tadi, lihat dari segi bahasa dan istilah. Kita masuk fiqh lah. Sudut kedua, kita nak lihat sembahyang tu punya value. What we say in Malay, nilai. Saya korang Melayu sikit. Bukan korang ajak, korang Melayu. Baik. Bila dilihat salah daripada sudut pandang yang kedua ni, kerana pandang yang kedua ni penting untuk kita bagi adpa dengan pandangan yang pertama. Another side. Boleh sahabat Zahid, supaya di adpa. Pertama, 2 kalimah syahadah, kan? Lepas tu salah, lepas itu puasa, lepas itu zakat, lepas itu haji. Jadi buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibina di atas 5. Baik. Bila kita sebut 2 kalimah syahadah, 2 kalimah syahadah ni untuk mensabitkan Islam kita, betul Pak Cik Din? Iaitu seumur hidup sekali je kita sebut. Sekali je. Tambah kita ni daripada mak bapak Islam ni tak sebut dah lah. Benih mak bapak tu dia ambil kira kita Muslim. Selesai. Selepas daripada salat, dia datang puasa. Puasa ni dalam seumur hidup kita puasa, dalam setahun kita puasa, sekali yang wajib. Ramadan. Dan apa makna puasa? Makna puasa itu adalah al-imsak, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubiha min al-akli wa syurbi wal jima', iaitu menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa daripada terbit matahari fajar sadiq sampailah ghurub matahari, jatuh matahari, iaitu daripada makan, minum, jima' dan perkara lain yang membatalkan puasa. Itu makna puasa. Jadi artinya puasa itu nama dia menahan diri. Jangan buat perkara batal puasa. Habis daripada puasa, zakat. Zakat. Zakat ni apa dia? Kita bekerja, kita bersusah payah, kita itu, kita ini, kita mengambil sebahagian daripada kasab kita. Apa dia? Usaha kita, kederat kita, kita keluarkan sebagai zakat. Untuk apa? Untuk Quran kata khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dalam surah At-Taubah. Allah kata ambillah daripada harta mereka itu, khuz min amwalihim sadaqatan, ambil daripada harta mereka itu zakat, sedekah. Untuk apa? Tuzakkihim wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, supaya zakat itu mempunyai 2 peranan, tazkiyah dan at-taharah, membersihkan jiwa, menyucikan jiwa dan membersihkan harta. Jadi zakat itu berperanan membersihkan usaha kita. Habis daripada itu, haji. Haji ni seumur hidupnya Allah Ta'ala wajib pada kita sekali je. Dan ada tempatnya, ada masanya. Maka benda yang paling besar bila kita sebut pasal haji ni, yang semua orang bila tengok benda itu, orang tahu bila kita tunjuk gambar Kaabah. Betul Pak Cik Din? Pak Cik Bari? Pak Cik Rashid? Pak Cik Khair? Setuju? Ha? Pak Cik Khair anggap macam presiden. Ya. Kalau kita tunjuk gambar padang Arafah, orang yang tak biasa pergi dia nanti, tak mana ni? Dia ingat pada menara. Pada Arafah. Kita tunjuk bahagian sa'i, dia nanti dia mungkin think something new mall ke tak mana-mana kan. Tapi bila kita tunjuk gambar Kaabah, tak ada siapa keliru. Tengok-tengok gambar Kaabah, tak ada siapa akan kata apa yang terbung. Kalau kata juga memang mengkap betul sana. Daripada yang kecil sampai yang tua, semua tahu Kaabah. Artinya kita pergi haji seumur hidup sekali. Baik.
para ulama kita kata untuk melihat nilai sembahyang daripada syahadah, zakat, puasa, haji, Allah ambil empat benda ni Tuhan lungguk kat sembahyang supaya harakah sembahyang itu jadi tinggi, nilai dia jadi tinggi. Dalam solat jenis 2 rakaat atau jenis 1 rakaat, sekurang-kurangnya witir, kita akan bersyahadah sekali. Yang tadi ni syahadah hanya kita ucap ketika masuk Islam. Bukan Muslim masuk Islam mengucap 2 kalimah syahadah, tapi sekarang ni orang Islam kena bersyahadah dalam solat. Kita panggil dengan tasyahud. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Yang kita pakai dengan nama tahiyat awal, tahiyat akhir. Sekurang-kurang seorang Islam bila dia masuk dalam sembahyang sehari semalam 5 waktu sembahyang wajib ni, dia akan bersyahadah untuk subuh sekali, untuk zuhur dia repeat 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Diletak keunggulan syahadah dalam solat supaya solat itu terangkat nilai dia. Maka kalau dikatakan kawan tu tak mau syahadah, dikatakan dia tak dikira Islam, maka Nabi sebut man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa enggan melakukan sembahyang dalam keadaan tahawun, meremeh-remehkan sembahyang, maka Nabi kata yang nyata kepada dia adalah kekufuran dia yang terang pada Tuhan. Zakat, puasa. Kerana kita tahu tadi makna puasa itu apa dia? Al-imsak. Maka Allah ambil nilai puasa, Allah bulan salat. Apa dia? Kita Allahu Akbar, nama dia takbiratul ihram. Apa maksud kalau kita terjemah ke Melayu? Takbir yang mengharamkan. Takbir yang mengharamkan. Apa diharam? Diharam benda halal. Benda halal. Cakap halal, makan halal, minum halal, sentuh orang halal, bergerak halal, bercakap apa bahasa yang Tuhan kurnia, semuanya halal. Tapi bila takbiratul ihram, benda tu haram, imsak. Kita kena tahan. Kalau buat juga, batal solat. Maka Tuhan ambil tasawur sembahyang, puasa tu letak dalam sembahyang. Maka bila kita solat, kita dekat dengan puasa. Daripada takbiratul ihram sampai bagi salam, makanan jadi halal balik. Bukan makanannya haram tu, makanannya halal tadi. Saja-saja kena TO dalam sembahyang tak boleh haram. Zakat. Zakat ini diambil harta kita tu, emas ke, perak ke, simpanan ke, tanam-tanaman ke, dikeluarkan zakat. Bila kita solat, di mana ada nilai zakat? Kerana zakat ini dia berkaitan dengan masa dan usaha. Maka Allah kata dalam Quran, inna salati kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang yang kami fardukan kepada orang beriman ni, kami susun waktu dia. Tengah-tengah waktu kita bekerja ni, time kerja, Tuhan masukkan waktu salat, datang zuhur, datang asar. Diambil 25% daripada waktu kita bekerja untuk menghadap Tuhan. Seperti diambil 2.5% daripada harta kita untuk dikeluarkan zakat. Allah ambil masa kita. Untuk 5 waktu, 2.5% daripada 24 jam Tuhan ambil. Kau kena sujud pada aku, semayang pada aku, time kau bekerja. Subuh, awal-awal lagi dah Pakcik Rashid. Awal-awal bangkit dah. Kata orang kampung, awal CPE. Bukan mazhab CPE, awal CPE. Nak abang awal sungguh lah tu. Ayam tak ada mengkokok, dia bangkit. Amboi awal CPE sungguh aku bangkit. Ya. Untuk bagi tahu kata, itulah masa yang kita kena bagi ke Tuhan untuk takarrub diri pada Allah. Haji. Dan Allah menentukan bila kita salat, kita mesti menghadap ke Kaabah. Persamaan dia dengan haji. Kalau orang buat ibadat haji, orang tidak tawaf. Kalau dalam haji kita tercicir wajib haji, haji kita sah. Cuma kita kena bayar
Bayar dam. Dam tu mau kuat sikit. Dam haji, bukan dam lagi satu. Bayar dam. Tapi haji kita sah tak? Sah. Kita sengaja meninggalkan wajib haji atau terlupa atau kita tak mampu buat, maka dia boleh di-cover dengan dam. Haji kita sempurna. Haji kita bukan sempurna, haji kita sah. Sempurna tak sempurna bergantung nawaitu kita tinggal wajib haji itu. Tapi rukun tak? Rukun, uzur ke tak uzur ke, mesti tuan punya ihram itu melakukan sendiri. Maka tawaf di Kaabah itu termasuk rukun haji. Tak boleh tidak. Maka orang yang salat ini, benda yang di antara benda yang sah, kita ada wajib, kita ada perkara yang mewajibkan salat, perkara yang mengesahkan salat. Di antara perkara yang mengesahkan salat ialah menghadap kiblat. Maka daripada semayang tu, Allah ambil 4 perkara lain, Allah letak dalam dia. Dengan itu, kita dapat melihat apa dia? Tasawur salah. Tasawur ni apa dia? Gambaran. Kita dapat melihat bagaimana nilai makanu salah, kedudukan salah fi tasyri' al-islami, pada hukum Islam. Kenapa Allah himpun ke semua perkara-perkara lain dalam salat secara tasawurnya? Kerana perkara yang paling besar ada dalam salat adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Syahadah mendekatkan diri pada Allah, tolak taghut. Puasa mendekatkan diri pada Allah, tolak hawa nafsu. Zakat mendekatkan diri pada Allah, tolak harta-harta dunia, tak sayang sangat. Haji mendekatkan diri kepada Allah dengan menunggalkan separuh daripada hidup kita, hijrah keluar. Maka Allah ambil semua ruh taqarrub diri ni, Allah letak dalam salat. Kenapa ini kita kena faham daripada sudut kedua ni, supaya kita boleh ambil ini, kita padukan dengan salat dari segi bahasa dan istilah, barulah kita nampak dia punya gambaran, supaya dia dekat di hati kita. Maka tak heranlah kita kalau dalam Al-Quran, dalam suratul Baqarah, Allah ketika para sahabat bertanya pada Nabi tentang orang-orang yang mati, mereka mati ketika itu Kaabah belum tukar lagi, kiblat bukan Kaabah, kiblat belum tukar lagi daripada Aqsa ke Masjidil Haram. Sahabat bertanya pada Nabi, bagaimana orang-orang yang wafat ketika masih berkiblat ke Al-Aqsa? Allah turunkan suratul Baqarah, Allah jawab. Tanya tentang salat, tapi Allah jawab tentang iman. Allah kata, innallaha la yudhi'u imanakum. Allah tidak akan mensia-siakan iman kamu. Imam Syafi'i kata, Allah, sahabat tanya tentang salat, Allah jawab iman. Tempat salat tu Tuhan ganti dengan iman. Kenapa? Kerana nilai salat itu pembuktian iman kita kepada Allah. Bila kita boleh faham dua benda tu, sekurang-kurangnya dia ada roh dalam jiwa kita. Baru kita kaitkan dengan sunnah. Apa itu sunnah? Betul, yang solat tadi kita kait, kenapa agama fardukan orang sembahyang, dan kenapa diberi azab pada orang tak sembahyang, ada hukuman pada orang tak sembahyang. Kenapa orang tak sembahyang ni kalau dia cakap lebih kurang, ada hukuman berat kepada dia. Kenapa para ulama khilaf? Sekurang-kurangnya kita kena tahu nilai salat itu terlalu azim dan akbar, terlalu besar. Kerana itu perbahasan tentang dia terlalu besar. Kerana itu dia tak boleh dibuat sesuka hati. Dia mesti mendapat panduan daripada Tuhan. Pemilihan kiblat, pemilihan rukun sembahyang, benda batai sembahyang, hanya Tuhan saja boleh sentuh benda tu. Kita tak boleh sentuh. Pasal ini hubungan dengan Tuhan. Kita pandai-pandai pergi tambah. Kita kata yang tak boleh makannya makan nasi, tapi takat koci boleh dalam sembahyang. Pandai-pandai. Ini hubungan kita dengan Tuhan. Maka kita kembali pada sunnah. Bila kita kembali pada sunnah, perbincangan dia dia punya acuan perbincangan dia sama. Apa makna sunnah dari sudut bahasa? Apa makna sunnah dari sudut istilah?
dan apa harakah sunnah di sudut tasawur. Saya fikir kita kata sunnah di sudut bahasa semua kita tahu. Sunnah diterjemah dengan makna tariq, tabi'ah, jalan, kebiasaan, suatu jalan, suatu kebiasaan, sunnah. Daripada sudut istilah, tadi sudut bahasa, ni sudut istilah. Daripada sudut istilah, jalan yang kita kata tadi, kebiasaan hidup yang kita kata tadi, dia menjadi maknanya khusus. Ma udhifu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au sifatin au nahwa min zalik. Iaitu kehidupan, perjalanan, kebiasaan yang hanya disandarkan kepada Muhammad sahaja. Daripada perkataannya, perbuatannya, sifat-sifat khususnya dan apa yang berkaitan dengannya. Dan ulama masukkan daripada akhlaknya juga. Itulah sunnah daripada sudut istilah. Ditambah oleh para ulama lain seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, iaitu sesuatu yang dikatakan sunnah untuk diangkat dia kepada martabat hakiki sunnah, dia mestilah sahih. As-sahihah as-thabitah ila Rasulillah. Benda itu kena benar dan benda itu kena sabit. Baru boleh diidhafahkan, disandarkan kepada Muhammad. Baru secara benar dan sabit kita kata, ini perkataan Muhammad, ini perbuatan Muhammad, ini kelakuan Muhammad, ini sifat diri Muhammad, ini akhlak Muhammad, ini hukum hakam yang Muhammad bawa, ini petunjuk Muhammad. Barulah benda itu valid dikatakan sunnah secara istilah. Dan apabila penyandaran itu tidak berlaku secara sahih dan sabit, maka dia akan tertakluk kepada sunnah di sudut bahasa sahaja, iaitu penyandaran secara umum kepada makna suatu perjalanan dan suatu kebiasaan hidup. Maka dia masih tergantung. Tapi istilah itu telah melengkapkan makna dia. Jadi kerana itu, bila kita faham kaedah itu, kenapa selalu ditanya kepada kita sahih ke tak? Kerana idhafah nak berlaku, penyandaran hakiki. Ya, tentulah saya nak sebut tentang sahabat kan. Sahabat Samsudin, Haji Samsudin. Bukan? Habis nama? Jangan tengok Haji Amir, ICU. Sahabat kita nama apa? Awi. Sejati. Awi. Apa khabar Marian dengan Mariana? Waduh, Awi. Sahabat Awi. Kenapa kita bertanya riwayat itu sahih ataupun tidak? Ya, kerana nak berlaku idhafah. Benda yang orang kata sahabat Awi kita buat tetapi tidak sabit. Tidak sabit ni apa dah? Tidak berlaku idhafah tu. Penyandaran tu tak lekat. Sabit. Satu benda kita tampak di dinding, dia tak luruh. Sabit. Ataupun tasbit, penetapan, kekukuhan, dia tak lekang. Kita gantung satu benda kat Nabi Muhammad, memang dia tak luruh, memang betul. Tapi bila benda tu gam dia tak kuat, kita duk pi reka, akan ada benda lain akan, bila gam dia hilang, dia punya apa? Kekuatan dia kan, dia luruh. Betul orang pakai gam gajah. Pakai gam gajah dia kuat. Dia kena tangan pun payah keluar. Kerana itu sunnah ditanya sahih ke tak? Kerana itu datang riwayat, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini hadis bukan kata dia sahih, bahkan ulama kata mutawatir. Siapa yang menyandarkan sesuatu kepada aku cara bohong, muta'ammidan, dengan sengaja, maka dikatakan falyatabawwa. Bukan kata masuk ke neraka, falyatabawwa, silalah ambil tempat dalam neraka. Itu satu perkataan yang mengerikan untuk ahli neraka. Pi masuk sendiri. Macam mana nak masuk sendiri ni? Pakcik, ada orang dia takut dengan ini, jarum. Ya? Tak tahu doktor kata kat dia takut sangat, cucuk sendiri ya. Bila dia nak cucuk?
Orang lain cucuk pun dia siksa, tambah dia cucuk sendiri. Silalah ambil tempat dalam neraka. Kau pergi sendiri masuk ke neraka. Sangat ngeri. Go to hell. Ini baru go to hell. Orang Penang ni dia ada cakap. Orang Penang ni ada bahasa, kalau orang Melaka dengar boleh kena stroke pun. Orang Penang dia memiliki kekayaan dari segi mufradat bahasa ni. Dahsyat bahasa dia. Dia cakap sekerat, melekat, tepat. Kena bukan dekat tulang, dekat ulu hati. Kena memang operasi besar punya. Major operation dia kena. Baik ikhwan. Setelah kita faham makna itu, maka barulah kita melihat sunnah daripada sudut yang another side tadi. Apa dia? Makanus sunnah fi tashri' al-islami. Nilai sunnah di sisi Islam pula. Apa tasawur dia? Apa gambaran dia? Apa ayat yang diturun pada kita? Maka Allah turunkan satu ayat dalam Ali Imran. Allah katakan, Allah gambarkan sunnah tu macam mana daripada sudut nilai dia tadi. Allah kata kepada kita, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Allah sebut dalam Ali Imran 103. Tapi Allah start dengan perkataan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dia start dengan arah dulu. Dia arah kita. Dia suruh kita i'tasim. Imam Syatibi tulis al-i'tisam. I'tasim, i'tisam kita, berpegang teguh kita. Berpegang teguh seteguh mana? Hablun. Habbi hablillah. Hablun bermakna tali. Tu kita tengok orang di laut, bila menyelamat satu-satu orang, dia ambil tali, ikat, dia tarik. Kenapa? Tali ni, sifat dia nak jadi seutas tali ni, dia pintal, memintal. Dia susah nak buka dah. Sangat pintal. Maka Allah sifatkan wahyu yang diturun pada Muhammad, sunnah yang Muhammad bawa kepada umat sebagai hablullah, tali Allah yang kukuh, yang utuh. Allah kata wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kamu semua berpegang teguhlah kepada tali Allah Ta'ala ini, tanpa ada seorang pun berpecah dengan tali ini, keluar daripada, tanpa seorang pun meninggalkan tali ini. Arahan Allah kepada semua orang Islam, manusia, berpegang kepada tali Allah. Tali Allah ni wahyu. Dan seperti Ibnu Katsir kata, wahyu tak turun secara kosong, secara bersendirian. Dia akan turun dengan pembawa wahyu, Rasul yang membawa risalah. Berpeganglah dengan orang yang dapat risalah ini. Allah kata, wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah ke atas kamu. Di antara benda nikmat Tuhan suruh kita ingat ialah nikmat hablullah, tali Allah. Ini nikmat. Allah kata, idh kuntum a'da'a, ketika nikmat ni belum datang kepada kamu, a'da'a, kamu hidup dalam dunia permusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Bila sampai nikmat ini, nikmat itu telah pun menjinakkan hati kamu. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nikmat itu telah mendidik kamu, telah mentarbiah hati kamu, meluluhkan kekerasan hati kamu, sehingga kamu menjadi orang yang bersaudara. Ikhwana, diguna perkataan ikhwan, akhi. Kamu telah pun menjadi saudara seperti saudara kandung. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Sebelum kamu jadi bersaudara tu, sebelum nikmat ni turun, hidup kamu benar-benar berada
syafa hufratin minan nar, di tebing api neraka. Kalau hidayah ni tak turun, kami tak bangkitkan Muhammad, kami tak turunkan wahyu, kehidupan kamu, permusuhan tadi, kamu benak-benak berada syafa hufratin minan nar, kamu berada betul-betul di bibir kehancuran, yakni neraka. Fa anqadzakum minha, maka kami telah menyelamatkan kamu daripada neraka. Wa kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi, demikianlah kata Allah, kami beri kepada kamu penjelasan tentang ayat kami. Demikianlah Allah telah memberi penjelasan kepada kamu tentang ayatnya. La'allakum tahtadun, supaya dengan hidayah ini datang, kamu termasuk dalam orang yang mengambil hidayah itu dan hidup kamu terbimbing. Ini apa dia ikhwan? Nilai sunnah. Artinya, kalau kita faham tadi sunnah dari sudut bahasa, daripada sudut istilah, kemudian kita tak faham sunnah daripada sudut apa kita panggil ni, tasawur tadi, kekuatan kita ikut sunnah tu dia tak, apa nak panggil sahabat Zahid, dia tak grip. Betul tak? Betul. Perkataan word grip tu betul ya? Dia tak. Dia tak menggigit. Dia tak rasa. Dia tak rasa di hati. Kita selama-lamanya akan ingat sunnah tu adalah sunat. Yalah, kita ingat sunnah tu puasa Isnin Khamis, tak puasa pun tak apa. Sunnah ni pakai jubah, pakai serban, tak pakai pun tak apa. Kita selama-lama tak akan nampak sunnah itu adalah perkara menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Maka kenapa ulama dulu seperti Imam Malik kata, sunnah itu seperti Safinah Nuh, seperti bahtera Nuh. Yang selamat zaman Nuh hanya yang duduk dalam bahtera. Siapa yang tinggal bahtera dia tak selamat. Maka fitnah ni, selain daripada sunnah yang mengheret kita selain daripada Tuhan ni, dia seperti mana bah Nabi Nuh, turun ayak daripada langit, keluar daripada bumi. Seberat-berat kayu yang dipotong oleh Nuh untuk buat apa? Buat bahtera tu, berat kayu tu, punya berat, duduk di padang pasir, tapi main ayak keluar daripada langit, keluar daripada bumi, terapung bahtera tu. Fitnah boleh buat kita terkapai-kapai. Itulah saudara kita Sudiman Haji Asyad. I think you know me. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Dia kata terkapai-kapai. Lagu apa? Merisik khabar. Terkapai-kapai aku. Ya subhanallah ikhwan. Jadi artinya, kalau kita kata sunnah tu sunat, kalau kita kata sunnah ni harus, sebutlah apa nilai sunnah sekalipun, tetap kita ingat ayat ni. Siapa tak berpegang dengan sunnah, maka dia berada syafa hufratin minan nar, di atas kehancuran. Kehancuran apa? Amal akan hancur, perbuatan akan hancur, berdiri depan Tuhan dia. Maka Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyatakan, sunnah ni kita bahagi pula pada dua. Saya nak jaga masa. Sebab saya bersama Tuan Guru, saya kena jaga masa. 10 minit lagi, cantik. Apa saya kata tadi? Sunnah terpecah kepada dua. Apa dia? Ini saya ambil yang kasar-kasar, saya tebuk-tebuk yang kasar-kasar yang kita senang ingat dan kita dapat tasawur dia. Pertama, kata Syekhul Islam, sunnah yang berbentuk zahiriyah ni, yang nampak dengan zahir, bertindak dengan perbuatan, dengan perkataan, dengan memek muka, dengan tindak tanduk kita, dengan action kita, respon kita. Kata dia dan para ulama lain, sunnah pada bahagian ini, kalau kita ukur kepada pengamal sunnah, dia sangat mudah dilaksanakan. Salat seperti Nabi, sangat senang. Rukuk seperti Nabi, sangat senang. Baca apa yang Nabi ajak dalam rukuk, tak boleh hafal lagi, dapat lah. Mudah. Haji seperti Nabi, lebih mudah. Ini kita letak dalam acuan pengamal sunnah.
Kalau kita buat perbandingan dengan orang yang tak tahu sunnah, kita terang sunnah, nak ikut cara Nabi tu susah ke dia? Tapi kita yang ada faham sunnah ni, sembahyang cara Nabi, tanpa usalli, bagi salam tangan tak payah pusing-pusing, tak payah baca doa-doa yang diajar oleh orang-orang yang tidak ada riwayat, kerana dia idhafah pada Nabi secara sabit dan sahih. Kita tak mau tokok tambah orang lain, tak mau ada dinodai oleh ayat tangan orang lain. Kita mau daripada hadyu Muhammad, betul-betul petunjuk Muhammad. Kepala kita nak bagi macam mana? Nak angguk ke, letak atas dagu ke, bau ke, macam mana? Dia Ustaz nak terang baru ni. Ya begitu. Ini agak mudah. Sunnah pada bahagian yang kedua, iaitu sunnah yang Nabi ajak dalam bentuk batiniyah, jiwa kita. Ini lebih sukar daripada yang zahir tadi. Ramai orang berjaya mengamalkan sunnah Nabi dalam bentuk zahir, tapi dia cundang dalam bentuk yang batin. Apa dia? Sunnah berkaitan dengan perasaan. Tadi Imam Malik kata sunnah macam bahtera Nabi Nuh. Siapa tak duduk dalam bahtera, dia akan hanyut dengan ayat bah. Maka ketika menterjemahkan perkataan Imam Malik ni, para ulama kata apa? Termasuklah sunnah yang zahir dan yang batin. Siapa yang mengamalkan sunnah Nabi secara zahir, bermakna dia gantung sebelah tangan dia dekat tebing bahtera Nuh, dia baru duk agah naik. Kalau dia tinggal yang batin, bermakna badan dia masih dalam ayak, dia juga belum dikatakan selamat seutuhnya. Dia kena gabung antara yang zahir dan yang batin. Kita solat, kita didik jiwa kita ikhlas. Bahkan bukan dalam solat saja ikhlas secara batinnya. Apa Nabi sebut dalam hadis Anas bin Malik, 3 perkara kan? Kalau kita boleh dapat 3 perkara ni, kita dapat halawatul iman. Betul? Kita beriman pada Allah dan Rasulnya. Kita dahulukan Allah dan Rasul atas segala-galanya. Ini berkaitan dengan kekuatan dalaman untuk buat keputusan, pakcik. Kita must make kita punya sambung sahabat decision kita. Ya betul. Tapi untuk buat decision, how to make your decision, maka kita punya mind, kita punya soul, kita punya heart, kita kena remind balik kepada petunjuk Muhammad. Bila kita nak buat decision, kita dekat tak dengan istikharah? Kita tahu istikharah, kita belajar dengan telinga, belajar dengan mulut, belajar dengan tulisan. Tapi kita boleh buat tak dengan jiwa raga istikharah? Ataupun kita lebih beriman, percaya kepada keputusan akal daripada istikharah? Kita fail kalau kita tinggal istikharah. Ya, sunnah batin ini. Nabi kata yang kedua, kita mencintai saudara kita, kan? Semata-mata kerana Allah, bukan kerana nama dia, harta dia, kedudukan dia, kemiskinan dia, kekayaan dia. Kita tak kawan dengan dia bukan kerana dia miskin, bukan kerana dia tak ada nama. Kita kawan dengan dia bukan kerana kita nak ambil benefit daripada dia, tapi lillah. Solat kita dididik jiwa ikhlas, dalam persahabatan dididik kita ikhlas. Seikhlas Abu Bakar dengan Nabi, para sahabat dengan Nabi, ikhlas sampai macam tu. Jiwa kita dididik. Pasal itu sempurna, indah sunnah mereka, seperti mana kita melihat bulan purnama bila gabung antara zahir dan batin ini. Dan yang ketiga, Nabi kata, kita tak mau kembali kepada kufur. Benci kita kepada kufur sebagaimana kita tak suka dan kita benci kalau Allah buh kita dalam neraka. Tak mau kembali dah kepada kesilapan. Kesilapan kita terhadap Allah dan Rasul, tak mau kembali. Seperti mana kita tak mau kembali, tak mau kalau Allah ancam kita dengan neraka. Ini semua sunnah berkaitan dengan jiwa kita. Maka kerana itu, bila kita faham sunnah dengan makna bahasa, dengan makna istilah, dan dia punya harakah dia, nilai dia, pada sudut tasyri' al-islami, kita boleh rasa sunnah yang kita ikut ni, yang sahih, yang sabit ni, apa hubungan dia dengan kita. Kenapa mesti semayang macam Nabi? Kenapa dalam urusan ibadat mesti macam Nabi? Kata orang Jawa, exactly macam Nabi. Orang Jawa kata. itulah harakat orang Jawa.
Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Jadi saya fikir saya memukadimahkan itu, bakinya saya serahlah kepada Tuan Guru kita untuk mengupas, membelah, membuka. Kan? Itu bahagian Tuan Guru, kerana dia begitu pakar dalam bidang pembedahan, mendedahkan sunnah. Ada sekali saya nak cerita sikit pasal kuliah Ustaz Nan. Saya datang lambat. Saya duduk di luar lah. Saya duduk di luar. Saya tengok satu orang dia duduk, saya duduk di bawah, kawan tu duduk tangga masjid tu lah. Dia duduk tak pungkok di atas situ, dia duduk. Orang cengih, orangnya orang cengih. Tapi selama Ustaz Nan duduk cakap tu, dia duduk hangguk. Duduk hangguk. Satu saya terperasan, last sekali punya dia hangguk tu, dia duduk kesat mata dia. Iaitu masa Ustaz Nan duduk cerita tentang sifat solat Nabi, perbahasan para ulama. Bismillah boleh baca lagu ni. Saya rasa dia tak pernah dengar kot. Dia tak pernah dengar, saya rasa. Dia last sekali dia punya tunduk tu dia buat lagu ni. Ni takkan baca surat khabar? Macam ni apa maksud dia, sahabat Roy? Mesti dia ayak mata. Ya, orang baru mengenal sunnah. Saya bercakap sampai muda daripada tua macam ni, daripada putih sampai hitam macam ni punya duk cakap, tak ada siapa teriak. Dia pemaki lagi kat atas ada 8.45 dah, tak berhenti lagi. Baik saya berhenti buang kawan. Semoga Allah memberi keberkatan pada majlis kita. Terima kasih kepada moderator kita yang diberi